من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik. Sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain, insya-Allah yang akan turut sama, kita cuba ulang kaji terlebih dahulu subjek ataupun bab minggu lepas, iaitu bab isim isyarah. Isim isyarah ni kata tunjuk, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada warna pink A. Warna pink A. Baik. Pada minggu lepas kita bincang berkenaan dengan isim isyarah lelaki sahaja. Okey. Manakala untuk hari ini kita akan cuba ulang kaji isim isyarah untuk wanita perempuan dan juga jauh. Okey, dan juga jauh. Baik. Macam minggu lepas kita bincang sedikit tentang isim isyarah, iaitu kata tunjuk yang mana diterjemahkan dengan perkataan ini ataupun itu. Ini untuk dekat, manakala jauh itu untuk jauh. Okay, baik. Cuma dalam bahasa Arab ini dia ada beberapa elemen penting, iaitu jantina, yang kita dah bincang, lelaki perempuan. Okay. Dan yang kedua dia ada bilangan lah, bilangan 1, 2, jamak. Okay, samalah 1, 2 jamak, yang jauh pun sama. Seorang, 2 orang dan juga jamak. Baik. Cuma lafaznya berbeza. Lafaznya terlalu banyak digunakan di dalam isim isyarah. Untuk bahasa Melayu senang je, ini, itu. Tetapi dalam isim isyarah, melihat kepada elemen jantina ini, dia ada lafaz yang khusus. Dan melihat kepada bilangan juga adalah mempunyai lafaz yang khusus. Baik, kita lihat kepada hadhihi. Hadhihi, hatani, hataini, haulai. Hadhihi, hatani, hataini, haulai. Baik. Terjemahannya iaitu ini, kesemuanya ini. Cuma hadhihi ini kata tunjuk yang mana menunjukkan kepada sesuatu objek yang mana jantinanya perempuan, bilangannya 1. Okay, objek perempuan, jantinanya perempuan, bilangannya 1. Tak kisahlah objek itu bernyawa ke atau tidak bernyawa, setiap objek dihukumkan adanya jantina. Macam kereta, okay, negeri itu perempuan, matahari bulan, matahari perempuan, meja perempuan. Jadi kalau kita nak menunjukkan kepada matahari, maka kita gunakan hadhihi. Hadhihi asyams. Okey, ini adalah syams. Ini adalah syams. Contoh. Okey. Maka lafaz yang digunakan satu sahaja, hadhihi. Dan kalau kita bincang dengan lebih detail lagi dalam ayat, kalau kita letakkan kalimah ini berada pada satu ayat, maka setiap isim ini dia ada kedudukan. Okay, kedudukan di dalam ayat. Okay, kedudukan ini yang mana saya pernah sebut adanya kedudukan depan, kedudukan atas, kedudukan bawah. Kalau kedudukan depan ni biasanya pada subjek, predikat, pelaku, itu kedudukan depan. Kalau kedudukan atas, objek, benda yang perbuatan kena pada dia. Saya makan nasi, nasi itu menjadi objek, maka nasi itu pada kedudukan atas. Kedudukan bawah, contohnya sebelumnya ada haraf jar ataupun dia disandarkan. Rasulullahi, Allahi, kedudukan bawah, sebab apa? Disandarkan. Okey, mudhafun ilaih. Okey, jadi lafaz hadhihi ini satu sahaja digunakan kepada ketiga-tiga kedudukan. Kedudukan depan pun hadhihi, kedudukan atas pun hadhihi, kedudukan bawah pun hadhihi. Okey, ketiga-tiga kedudukan. Maka lafaz ini dinamakan sebagai mabni. Okey, isim mabni. Apa maksud mabni? Iaitu bina.
Macam kita bina rumah. Ada tak rumah kita tu akan bergerak esok? Tak. Rumah kita akan berada di situ. Jadi, kalau rumah dibina di Bangi, maka esok pun ada di Bangi. Tahun depan pun ada di Bangi. Maksudnya dia statik. Itu dipanggil mabni. Okay, isim mabni. Jadi isim mabni ini adalah isim yang statik, yang tidak berubah. Okay, isim yang tidak berubah. Apapun kedudukan dia, masih lagi lafaz yang sama, tak berubah. Okay. Kemudian untuk dua objek pula, perempuan ni dia diberikan pilihan slash. Ada perkataan hatani dan ada satu lagi hataini. Hatani dan hataini. Bermaksud dalam ayat, bila kita buat dalam ayat, kita tidak boleh sewenang-wenangnya nak guna mana satu tak, tetapi kena lihat kepada uslub ayat, kepada kerangka ayat. Okay. Untuk hatani digunakan untuk kedudukan depan, hataini pada kedudukan atas atau bawah. Jadi maksudnya dia mempunyai spesifikasi lafaz itu digunakan pada kedudukan yang bagaimana. Kalau kedudukan depan digunakan hatani, kalau hataini untuk kedudukan atas dan bawah. Okay, kalau lafaz begini yang berubah ini dipanggil lafaz isim mu'rab. Okay, isim mu'rab. Apa itu mu'rab? Maksudnya berubah. Okay, isim yang berubah daripada perkataan a'rabi. Orang-orang a'rabi ni orang-orang yang dipanggil mereka tidak berada di bandar, mereka ini sentiasa berhijrah. Pada musim panas duduk kat kawasan ada air. Musim sejuk mungkin duduk di kawasan yang lebih dia pelihara daripada udaranya dan sebagainya lah. Mereka adalah tempat-tempat yang mereka gerak. Mereka bergerak, berubah. Setiap musim berubah tempat tinggal mereka. Itu panggil mu'rab. Daripada a'rabi. Maka begitulah kepada lafaz ini. Bila lafaz depan digunakan hatani, bila kedudukan depan hatani, pada kedudukan atas atau bawah hataini. Kemudian yang terakhir haulai. Haulai ini kalau kita lihat satu lafaz sahaja, sama ada kedudukan depan pun haulai, kedudukan atas pun haulai, kedudukan bawah pun haulai. Maka ini dinamakan sebagai isim mabni. Okay, isim mabni. Baik. Okay, nanti kalau dalam Quran lebih detail lah kalau kita lihat. Kita jumpa lafaz-lafaz ini, saya akan terangkan secara detail apabila kita lihat kepada kalau ada dalam ayat Quran nanti. Baik. Seterusnya kita akan beralih kepada isim isyarah jauh. Okay, dengan terjemahannya itu. Okay, terjemahan itu. Baik, kalau kita menunjukkan sesuatu objek jantinanya lelaki dan ia berada pada kedudukan yang jauh. Sebagai contoh, kita nak tunjuk kepada bulan. Matahari itu dihukumkan perempuan, bulan dihukumkan lelaki. Kita nak tunjuk kepada Badrun. Okay, Badrun. Iaitu bulan purnama. Zalika Badrun. Itu adalah bulan purnama. Maka kita gunakan lafaz zalika. Baik. Dan zalika ini sama ada dia ada kedudukan dia, sama ada kedudukan depan ke, atas ke, bawah ke, menggunakan satu lafaz sahaja zalika, maka ini dinamakan isim mabni. Okay. Sama juga dengan perempuan. Tilka. Okay, tilka ni menunjukkan kepada objek yang jauh. Okay, perempuan. Contoh kita nak tunjuk kepada asyams, matahari. Tilka syams. Itu adalah asyams, matahari. Okay, kita nak memperkenalkan matahari kepada anak kita. Okay, dia tak kenal matahari itu apa. Kita kata tilka asyamsun. Itu adalah matahari. So kita gunakan perkataan tilka. Okay, tilka. Maka tilka pun sama dengan zalika, adalah isim mabni. Apa maksud isim mabni? Isim yang statik, yang mana ia tidak berubah mana pun kedudukannya, sama ada kedudukan depan ke, atas ke ataupun bawah. Okay, dia adalah lafaz yang sama, tidak berubah. Okay, baik. Kita lihat kepada
dua item. Dua item lelaki, lafaznya adalah zanika dan zainika. Zanika dan zainika. Ini dia ada slash. Maksudnya lafaz ini digunakan pada kedudukan tersendiri. Okey. Dan kita kena lihat apakah kedudukan dia. Jadi kalau zanika, kedudukan depan. Menjadi objek, menjadi subjek ke, menjadi predikat ke, menjadi pelaku ke. Contoh, kita katakan darasa telah belajar, zanika oleh itu. Jadi zanika tu melakukan perbuatan belajar. Darasa, zanika telah belajar oleh mereka berdua itu, al-lughata al-arabiyah, bahasa Arab. Jadi kita gunakan zanika kerana dia adalah pelaku kepada perbuatan belajar. Okay. Kemudian zainika. Zainika, dia ada slash pilihan zanika, zainika, maka ini kedudukan atas atau bawah. Okay, atas, bawah. Okay, bawah, atas atau bawah. Maka lafaz begini, okay, lafaz begini adalah dipanggil isim mu'rab. Yang mana ia adalah isim yang berubah berdasarkan kedudukan sesuatu. Baik. Kemudian lafaz perempuan sama tanika dan tainika. Cuma lafaz dua ni jaranglah digunakan dalam Al-Quran. Biasa guna dalam lafaz yang ramai ataupun lafaz seorang. Dua orang ni jarang kita jumpa. Okey. Walau bagaimanapun kita tak boleh menafikan dia tak ada. Maksudnya dia ada, cuma jarang digunakan. Okay, jadi lafaz yang digunakan tanika dan tainika samalah. Okay, tanika digunakan pada kedudukan depan, tainika pada kedudukan atas atau bawah. Maka ini dinamakan isim mu'rab. Isim yang berubah. Isim mu'rab. Isim mu'rab. Okay, baik. Terakhir, untuk isim isyarah jauh ini, ulaika. Jadi di sini digunakan ulaika lelaki, ulaika perempuan. Ulaika untuk lelaki pun ada, ulaika untuk perempuan pun ada. Jadi macam mana kita nak tahu ulaika itu lelaki, maka kita kena lihatlah objek apa yang ditunjuk. Kalau dia kata ulaika muslimuna, muslimuna tu kaum muslim. Itu adalah kaum muslim. Kita pergi luar negara, bukan negara Islam, kita nak cari mana tempat makan semua, kita tengok orang kata ulaika muslimuna, itu orang muslim. Mungkin restorannya halal kot. Okey, contoh. Kita pun pergi makan. Ataupun ulaika muslimatun. Itu adalah kaum muslimat. Bahawa kita tahu lah ulaika ni digunakan untuk lelaki dan ulaika digunakan untuk perempuan. Melihat kepada objek apakah yang ditunjuk. Maka ulaika di sini, okay, lafaznya satu, digunakan pada apapun kedudukan, sama ada kedudukan depan ke, kedudukan atas ke, kedudukan bawah. Ini dinamakan isim mabni. Isim mabni sama dengan ulaika perempuan. Apapun kedudukannya sama ada depan ke, atas ke atau bawah. Menggunakan lafaz yang satu dinamakan isim mabni. Isim mabni. Ini adalah ulang kaji kita tentang isim isyarah. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran, okay, baca Quran, hari-hari baca Quran, okay, kalau jumpa isim isyarah ini, maka dapatlah kita kenal pasti dan tahu apa terjemahan dia. Cuma kita nak tahu perkataan itu merujuk kepada benda jauh ke ataupun benda yang dekat. Okay. Baik. Itu berkenaan dengan isim isyarah. Baik, kita akan masuk kita punya pengajian kita, iaitu kita masih lagi pada fi'il madhi. Okay, pada fi'il madhi. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan habiskan fi'il madhi dan kita akan masuk dalam perbincangan fi'il mudhari'. Kita ada 2 ayat Quran lagi untuk kita habiskan, 2 ayat Al-Quran untuk kita habiskan pada bab ini. Kerana dalam buku ni fi'il madhi terlalu banyak dia didatangkan contoh. Okey, didatangkan contoh pada kalimah fi'il madhi yang banyak. Baik. Okay, cuma kita bacakan saja dalam fi'il madhi ini. Okay, kita kena faham bahawa fi'il madhi ini
apa yang kita kena simpan memori kita pada fi'il madhi ini, iaitu dia mesti ada pelaku, pembuat. Okay, pertama, dia adalah perbuatan yang lepas dan dia mesti, setiap perbuatan itu mesti ada pelaku dia, pembuat. Itu paling penting dalam bahasa Arab. Jadi bila kita jumpa sahaja bab fi'il, maka antara perkara yang kita kena mengetahui apakah ataupun siapakah yang melakukan perbuatan tersebut. Okey. Contoh perkataan Nasara. Okey, yang ini seorang laki-laki, dan perkataan dia seorang laki-laki yang melakukan perbuatan Nasara, maksudnya membantu. Okey, adalah boleh kita katakan asal kalimah. Okay, kerana apa? Kerana yang lain ada penambahan. Okay, Nasara. Okay, kalau mereka berdua laki-laki telah membantu, Nasara ada alif. Ditambah alif belakang. Okay, kalau mereka semua laki-laki telah membantu, Nasaru ada waw. Okay, ada waw di belakang. Okay, tambah waw. Okay, sebab alif ni menunjukkan dua orang. Waw menunjukkan ramai. Okay, Nasarat, nun sadra asal, tambah ta belakang. Kenapa tambah ta belakang? Ta ini menunjukkan seorang perempuan. Ataupun kita katakan perempuan lah. Okay, kita katakan perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Baik. Kalau Nasarata nun sadra asal, ta alif, ta perempuan, alif menunjukkan dua orang. Nasarna, okay, nun sadra asal, tambah na belakang. Na menunjukkan ramai perempuan. Okay, perempuan. Ini pihak yang ketiga. Okay, kita masuk pihak yang kedua. Pihak kedua ni macam mana? Iaitu awak telah membantu. Kamu telah membantu, sebagai contoh. Okay. Jadi domir kat belakang ni ataupun tambahan kat belakang ni dia berbeza sedikit. Okay, kita lihat. Okay, kalau anta, awak telah membantu. Ta, anta, nasarta. Nun sadra asal, tambah ta belakang. Paling mudah, kita buang an, tambah ta kat belakang ni, tak kat belakang. Ta yang ada pada anta, letak kat belakang pada fi'il. Nasarta. Okay, nasartuma, nun sadra kalimah asal, tambah tuma kat belakang. Daripada antuma. Okay, nasartum, nun sadra kalimah asal, tambah tum kat belakang daripada antum. Okay. Nasarti, untuk perempuan, awak seorang perempuan telah membantu. Nun sadra kalimah asal, tambah ti kat belakang daripada anti. Okay. Nasarti, anti. Nasartuma, nun sadra kalimah asal, tambah tuma kat belakang daripada antuma. Okay, tambah daripada antuma. Kemudian nasartunna daripada apa? Nun sadra kalimah asal, tambah tunna kat belakang. Tunna daripada apa? Antunna. Dia lebih mudahlah pihak kedua. Yang terakhir pihak pertama, saya. Nasartu, nun sadra kalimah asal tambah tu kat belakang. Ataupun nasarna, nun sadra kalimah asal tambah na kat belakang daripada nahnu. Ini saya cepatkanlah sebab kita dah beberapa minggu yang kita ulang benda yang samalah, okay, dalam bab fi'il madhi. Jika ada sebarang kemusykilan boleh tanya. Baik, kita akan lihat kepada muka surat fi'il madhi 106. Baik. Lihat kepada surah Yusuf 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qala, telah berkata. Hal, apakah ataupun adakah, alimtum, kamu mengetahui, ma, sesuatu yang ataupun apa yang, fa'altum, engkau telah lakukan, bi Yusuf, terhadap Yusuf. Okay.
wa akhihi dan saudaranya. Ketika antum kamu semua jahiluna, jahil, tidak mengetahui akan akibatnya. Baik. Kita lihat satu persatu. Qala. Qala ni dah banyak kali dah kita jumpa. Qala adalah fi'il madhi. Okey, dia adalah fi'il madhi. Kita lihat lafaz dia, adakah tambah apa-apa belakang tak? Sebab qala ni kalimah asal. Qala bermaksud yang melakukan, yang berkata ini adalah seorang lelaki. Tetapi tak disebutkan nama dia. Jadi bermaksud qala di sini ada dhamir munfasil iaitu huwa, okay, merujuk kepada Nabi Yusuf. Okay, huwa merujuk kepada Nabi Yusuf. Qala, dia berkata. Cuma dalam Quran, dalam tafsiran ini ataupun dalam terjemahan ini dia meletakkan nama terus. Yusuf berkata. Okay. Mana ada Yusuf? Yusuf tak ada pun di sini. Okay. Ini bermaksud qala ini ada dhamir huwa merujuk kepada Yusuf. Jadi bila ada perkataan qala berkata, okay, ataupun bertanya, bertanyalah di sini. Okay. Maka dia ada pembuka kata dan penutup kata. Okay. Maka lafaz dia apa yang disebut oleh Nabi Yusuf, hal. Apa maksud? Adakah? Okay, ini adalah haraf istifham. Okay, hal, haraf istifham, bertanya. Haraf istifham. Kat mana nak jumpa haraf istifham ni? Dalam diagram. Okay, kita boleh rujuk kepada diagram tadilah. Diagram isim popular. Okay, warna pink A. Dalam istifham. Okay, dalam istifham. Cuma hal ini adalah haraf. Dia bukan isim. Hal ni adalah haraf. Ni hal. Adapun lafaz ataupun kalimah-kalimah yang digunakan untuk pertanyaan yang lain, kebanyakan isim. Aina, ayana, mata, ayu. Ini semua dalam isim. Okay, kecuali hal dengan A sahaja. Dua ni. Hal dengan A. Itu adalah dia panggil haraf istifham. Maka diletakkan sekali dalam isim popular. Sedangkan dia bukan kalimah isim. Okay. Jadi Nabi Yusuf bertanya hal, adakah alimtum, alim. Apa maksud alim? Oh, dia tu alim lah. Alim lah dalam bab-bab ni. Maksudnya mengetahui. Okay. Alim, mengetahui. Tum, antum. Daripada perkataan antum. Okay, antum. Jadi kita buang an. Antum kamu semua. Antum. Kita buang an. Tum kat belakang ni kita letakkan di belakang. Bermaksud kalimah ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Siapa pelaku dia? Adalah antum. Itu pelaku dia. Antum ni. Tum ni. Antum ataupun tum ini pelaku dia. Sebab itu dia terjemahkan apakah ataupun adakah kamu. Kamu, berapa orang kamu ni? Seorang ke ramai? Ni ramai. Sebab dia menggunakan antum, bukan guna anta. Okay, kalau seorang lelaki, anta, alimta. Okay, alimta. Okay, kalau kita kata kalau seorang, dia seorang laki-laki, kalau dia seorang laki-laki, alimah. Kalau dia seorang laki-laki, okay, kita lihat balik. Okay, kalau dia seorang laki-laki, daripada Nasara tadi, alimah. Okay, alimah. Kalau dua orang, alimah, ada alif. Kalau ramai yang telah mengetahui, alimu, mereka semua telah mengetahui. Kalau dia seorang perempuan yang mengetahui,
alimat, ada ta yang mati. Alimat. Okey, ta yang mati. Kalau mereka berdua perempuan telah mengetahui, alimata. Kalau mereka ramai perempuan telah mengetahui, alimna. Alimna, mereka semua perempuan dah tahu dah benda ni. Alimna. Kalau awak, alimta. Awak seorang lelaki, alimta, awak sudah mengetahui. Kalau awak berdua, alimtumah. Kalau ramai, alimtum. Kat sini yang kita bincang. Antum, alimtum. Okay, alimtum. Okay, alimtum. Okay, kalau perempuan, awak seorang perempuan, alimti, awak seorang perempuan, alimti, awak telah mengetahui. Kalau awak berdua perempuan, alimtumah, awak berdua perempuan sudah mengetahui. Kalau awak ramai perempuan, kamu semua perempuan sudah mengetahui, alimtunna. Oh, perkara tu alimtunna, semua awak semua dah tahu. Alimtunna. Kalau saya telah mengetahui, alimtu, saya telah mengetahui. Kalau kami semua tahu, alimna. Ini ada kelas. Alimna, ini ada kelas. Contoh alimna, dia ada mat lah. Ya, ada mat 2 harakah. Baik. Itu berkenaan dengan perkataan alimtum. Alimtum. Baik. Maka alimtum, kamu semua sudah mengetahui. Apa yang perkara yang mereka tahu. Ma. Ma ni menjadi objek. Objek. Dia kedudukan atas ni. Kedudukan atas. Tetapi kalau kita lihat, ma ni macam ni je. Ma bagi atas ni. Kemudian ada alif. Okay. Sebab apa? Sebab dia ni isim mabni. Okay, dia adalah isim mabni. Syaddah ni tuan-tuan sebab dia ni idgham. Dia idgham. Dalam Quran dia ada idgham mim mati bertemu dengan mim, maka dia idghamkan. Maka dia letakkan syaddah. Okay. Sebenarnya dia ma sahaja. Dalam bahasa Arab ma sahaja. Bukan ma yang ada syaddah tak. Yang ada syaddah ni okay, kerana dia dalam bab tajwid. Okay. Alimtum ma. Okay. Dia tak sebut alimtum ma. Tak. Disebut terus. Alimtum ma. Apa tadi? Ma ni, okay, kita lihat terjemahan dia, yang. Apa yang. Okay, apa yang. Ya, bila terjemahan yang begini, isim apa yang kita bincangkan, iaitu isim mausul. Isim mausul. Okay, tuan-tuan boleh lihat apa nama tu dalam diagram. Masih lagi pada pink A, iaitu pada isim mausul ma. Ma ni umum. Umum. Okay, umum. Cuma kita nak tahu apa dia ma ni, sebab dia umum, kita kena lihat kepada ayat selepas ni. Sebab itu dipanggil isim mausul. Isim mausul ni kata nama hubung. Maksudnya, dia kena hubungkan dengan sesuatu, baru kita tahu apa yang dimaksudkan dengan isim itu. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan isim itu. Contoh, kat sinilah. Okay, kita tengok. Kita lihat. Okay, di sini dia kata, alimtum, kamu sudah mengetahui, adakah kamu sudah mengetahui sesuatu yang fa'altum. Ini ayat yang dihubungkan dengan ma. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf. Jadi kita tahu perkara yang dilakukan kepada Nabi Yusuf ini adalah perkara-perkara yang tidak elok. Adik-beradik Nabi Yusuf ini telah memperlakukan Nabi Yusuf ini adalah dengan benda-benda betul-betul yang tidak elok. Dia nak menjauhkan Nabi Yusuf daripada ibu dan ayah dia. Letak dalam perigi buta. Seolah-olah kalau kita fikir balik, seolah-olah boleh mati Nabi Yusuf ini. Tetapi Allah Ta'ala menjaga dia. Mendatangkan seorang pengembara ataupun orang yang berdagang. Dia ambil Nabi Yusuf. Memang nak ambil air, tengok ada orang dalam perigi tersebut. Kalau kita lihat, kalau macam secara kebiasaannya boleh kepada kematian. Diletakkan dalam perigi, tak ada makanan, tak ada minuman dan sebagainya. Jadi ini dia nak mengingatkan semula kepada adik-beradik apa yang kamu telah lakukan kepada Nabi Yusuf. Jadi ma ni perkara yang tidak elok. Sebab apa?
ditafsirkan oleh fa'altum bi Yusuf. Kamu telah lakukan terhadap Yusuf. Jadi perkara apa ma ni? Perkara-perkara yang tidak elok. Ini dipanggil kejelekan. Ditulis ini kejelekan. Ataupun dalam buku baru kejahatan. Kejahatan. Macam mana dia tahu kejahatan? Kerana ayat selepasnya itu telah memberi clue. Telah memberi kefahaman kepada kita terhadap ma ni. Iaitu perkara-perkara yang tidak elok. Jahat. Okay. Fa'altum, kamu telah lakukan terhadap Yusuf. Jadi fa'altum sama dengan alimtum. Sama. Jadi fa'altum fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Siapa yang melakukan dia? Antum. Siapa yang melakukan dia adalah antum. Okay, antum juga. Alimtum fa'altum. Okay, kamu telah lakukan, kamu semua telah lakukan bi Yusuf terhadap Yusuf. Okey. Maka bi ni adalah haraf jar. Okey. Sepatutnya bila ada haraf jar, isim selepasnya akan dibariskan dengan baris bawah. Okey, patutnya bi Yusufi. Tetapi oleh kerana kita pernah bincang dulu pada awal-awal pengajian kita, Yusuf ini bukan nama Arab. Okey, bukan nama Arab. Sebab itulah walaupun ada haraf jar di sini, okay, maka oleh kerana nama ini bukan nama Arab, maka tidak boleh dibacakan dengan baris bawah. Dipanggil isim yang tertegah berbaris bawah. Isim kata nama yang ditegah untuk berbaris bawah dan untuk bertanwin. Tanwin pun tak boleh. Yusufin, Yusufan tak boleh. Tetapi dan yang kedua adalah dia tertegah, tak boleh. Tidak boleh, dilarang sama sekali untuk berbaris bawah. Sebab tu bi Yusufa dibaca dengan baris atas. Apa sebab dia? Kerana nama ini bukan nama Arab. Okay, bi Yusuf. Okay. Terhadap Yusuf wa akhihi dan saudaranya. Okay, dan saudaranya iaitu adiknya ataupun Bunyamin. Waw ataf. Jadi memang adik-beradik dia telah melakukan perkara yang tidak elok terhadap Nabi Yusuf dan juga saudaranya disebabkan kedengkian. Maksiat hati. Maksiat dalam hati iaitu dengki lama-lama menjadikan mereka mengambil tindakan yang tidak baik kepada Nabi Yusuf dan saudaranya. Wa akhihi, akhihi ini adalah kalimah isim. Okay. Untuk perkataan akhi ni dia berbaris bawah sebenarnya. Dia kedudukan bawah. Sebab apa? Dia mengikut Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni walaupun dia berbaris atas tetapi kedudukannya kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu ada haraf jar. Haraf jar inilah yang menjadikan kalimah selepasnya kedudukan bawah. Maka akhi di sini pun kedudukan bawah. Cuma kedudukan bawah akhi ini adalah ditandai dengan ya. Nanti kita akan belajarlah. Okay. Ditandai dengan ya. Kalau dia berada pada kedudukan atas ada alif. Akhahu. Contohlah. Akhahu. Kalau kedudukan atas. Kalau kedudukan depan, akhuhu. Berbaris depan. Ada waw. Akhuhu. Tetapi kalau kedudukan bawah, jadi ya. Akhihi. Okay, wa akhihi. Okay, dan dia bersandar dengan hi. Ini merujuk kepada apa? Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf, Bunyamin. Okay, dia bersandar dengan hi. Ataupun dia bercantum dengan hi. Hi ini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okay, pihak ketiga. Okay, seorang lelaki. Okay, iaitu Nabi Yusuf lah. Okay, baik. Apabila kita lihat dhamir muttasil ini dia ada sama ada kedudukannya sama ada kedudukan atas atau bawah. Itu saja kepada dhamir muttasil. Kita kena lihat dia bercantum dengan siapa? Dia bercantum dengan isim, akhi isim. Okay, dan dia adalah dhamir muttasil. Maka bermaksud di sini perkataan akhi ini adalah mudhaf
sandar ki mudhafun ilaih. Okay, sandar kepada Nabi Yusuf. Mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaihi. Baik. Selesai. Okey, ini ayat lengkap Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Adakah kamu telah mengetahui apa perbuatan jahat kamu yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Okey. Okay, selesai. Sini kita akan masuk kepada pecahan yang kedua. Iz antum jahilun. Okay, iz antum jahilun. Okay, iz jemas ini ketika. Okay. Kalau kita lihat ada masa ketika ini dipanggil apa? Isim, zaraf, zaman. Okay, isim, zaraf, zaman, ketika. Untuk menunjukkan perbuatan itu waktu bila? Waktu yang lepas. Okay, izni, waktu yang lepas. Kalau iza, sekarang. Okay, ni iz, ni iz, ni iza. Iz ni merujuk kepada perbuatan yang telah lepas berlaku. Peristiwa yang telah lepas berlaku. Boleh? Okay. Iz ketika antum. Antum lafaz apa? Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Pihak kedua, ramai lelaki lah. Ramai lelaki. Antum Okay. Bila dhamir munfasil ini, kedudukannya adalah kedudukan depan. Sebab apa? Kerana dia adalah subjek. Subjek. Antum, okay, ketika antum, kamu semua, jahiluna, jahil. Jahil apa maksud jahil? Bahasa Melayu pun jahil, maksudnya tidak mengetahui. Alim mengetahui, jahil tidak mengetahui. Okay. Iza antum jahilun, ketika kamu semua, jahiluna, jahil terhadap mengetahui, tidak mengetahui akibat perbuatan kamu. Kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu. Maka antum ini menjadi subjek, sebab tu dhamir munfasil jadi subjek. Kemudian predikatnya adalah jahilun. Baik, kita lihat perkataan jahiluna. Lafaz apa jahiluna? Kalimah isim. Isim apakah dia? Kita nampak ada waw dan nun di belakang. Okay, waw dan nun kita belajar sebelum ini, iaitu diagram berwarna hijau B. Hijau B. Okay, jahiluna. Dia ada waw dan nun di belakang, iaitu yang inilah. Okay, iaitu waw dan nun. Okay, sesuai tak menggunakan jahilun? Sesuailah sebab digunakan antum. Antum menjadi subjek, jahilun menjadi predikat. Jadi antum tu menunjukkan ramai lelaki, maka yang ini digunakan waw nun jamak muzakkar salim. Kenapa guna waw nun tak guna ya nun? Kerana waw ini menunjukkan kedudukan depan dan ramai. Kenapa kedudukan depan? Kerana dia predikat. Sebab nak ceritakan antum dulu, ketika kamu lakukan perbuatan itu, kamu ni adalah jahil. Jahil maksudnya tidak mengetahui apakah kesan dan akibat perbuatan kamu. Itu maksud dia. Okay. Jadi ayat ini ulama mengatakan adalah satu motivasi, sebenarnya satu galakan untuk adik-beradik Nabi Yusuf itu bertaubat. Okay. Satu galakan dipanggil antum jahilun. Dulu kau tak tahu apa yang kamu buat tu boleh menyebabkan begini. Kamu tak tahu akibat dia sebab kamu jahil. Jadi di sini adalah
salah satu ayat untuk menggalakkan mereka itu bertaubat. Okay, ini kisah Nabi Yusuf ni kisah menarik sebab apa? Permulaannya kita tengok ada banyak konflik berlaku. Adik-beradik dia tak suka kepada Nabi Yusuf, dibuang Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf itu diambil, dijual, kemudian dipelihara jadi khadam, kemudian difitnah oleh wanita-wanita di Mesir, kemudian dipenjarakan. Okay, jadi banyak apa panggil krisis lah yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Tapi apa tindakan Nabi Yusuf? Last sekali, iaitu memaafkan adik-beradik dia dan meminta untuk mereka semua bertaubat. Ini salah satu kisah yang menarik lah untuk Nabi Yusuf. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama lah di Syria tu, bila berlaku konflik di Syria sekarang ni pun masih lagi berlaku, maka Syekh ni kata, saya melihat insya-Allah Syria ni akan kembali kepada berbaik-baik semula lah. Seperti mana kisah Nabi Yusuf AS. Sekarang ni tengah bergaduh, insya-Allah satu hari nanti mereka akan memaafkan antara satu sama lain seperti mana berlaku pada kisah Nabi Yusuf AS. Begitulah pengajaran dan ibrah yang perlu kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf AS. Baik. Okay, selesai berkenaan dengan surah Yusuf ayat 89. Kita akan masuk kepada ayat yang berikut iaitu suratul Al-A'raf ayat yang 23. Ya Ustaz ya. Tak boleh tanya sikit Ustaz? Boleh, silakan. Jadi jahilun kedudukan depan sebab ada waw nun. Ya saya, betul. Kalau ada ya nun Kedudukan bawah. Jadi kedudukan atas dan bawah. Jahilina. Dia tu mengikut huruf matnya begitu. Ya, dia akan jadi mat juga. Jahilina. Jahilina. Lam tu akan berubah, baris lam tu akan berubah. Ya. Sebab baris waw ini, baris lam ini adalah kerana dia kena mengikuti waw. Kerana waw itu yang sesuai baris waw adalah baris depan. Tetapi kalau selepasnya ya, maka huruf ya ini sesuai dengan baris yang sesuai sebelum dia adalah bawah. Ya, baca jahili. Tapi tak sesuai lah untuk baca jahili kerana jahili itu bukan objek. Bukan objek dan jahili itu bukanlah kita katakan sebelum tu ada haraf jar ke ataupun mudhafun ilaih ke, tidak. Okey. Jadi di sini maknanya bukan sama Ustaz. Ya. Jahiluna, jahilina. Jahiluna maksudnya sama. Sama ya. Tapi kalau kita letak jahiluna, dia lebih nampak maksud dia. Maksudnya ketika kamu semua adalah orang-orang yang jahil. Kalau kita letak jahilina, kerana ketika kamu semua jahilina, nak cakap macam mana jahilina? Tak boleh nak terjemahkan jahilina. Ya, dia kena letak juga jahiluna. Barulah maksud ayat itu sesuai. Kamu semua adalah orang-orang yang jahil. Jahil ya. Okey Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita akan lihat kepada ayat yang berikut. Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Qala, mereka berdua berkata. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami menzalimi, anfusana, diri kami sendiri, wa illam, dan jika lam tidak, taghfir, engkau mengampuni, lana, kami, kepada kami, ataupun kamu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna, pasti kami ini minal khasirin, termasuk daripada golongan-golongan yang rugi. Golongan-golongan yang rugi. Baik. Kita lihat kepada dia punya potongan-potongan ayat di sini. Pertama, perkataan qala. Ini nampak lain. Tadi qala tak ada alif. Kalau kita lihat atas tadi,
perkataan qala ini tidak ada alif. Qala. Jadi qala ada mat, ada alif kat sini. Okey, untuk apa alif di sini? Menunjukkan dua orang. Dua orang yang berkata. Okey, sebab tu dia kata di sini ada dua orang yang berkata. Okey, di sini mereka berdua berkata. Okey, daripada mana mereka berdua ini? Daripada alif. Okey, daripada alif ni. Okay, sebab kalau kita lihat kepada jadual tadi, balik semula. Okay. Perkataan Nasara, kemudian Nasara ada alif kan? Alif ni menunjukkan dua orang. Dua orang. Samalah dengan qala tadi. Qala ada alif. Okey, qala ada alif. Maksudnya dua orang yang bercakap, berkatalah, berkata. Di sini sebenarnya dalam bentuk doa. Baik. Okay, baik. Okay, siapa qala ni? Siapa yang dua orang ni? Dia tak kata pun, dia tak sebut nama di sini. Tadi Nabi Yusuf dia tak nama. Yang ni dia sebut mereka berdua sahaja. Yang ni adalah Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Okay. Nabi Adam dan Hawa lah. Okay, Hawa. Okay, Sayyidina Hawa. Okay. Apa yang dikatakan? Rabbana. Buka katalah Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana wahai Tuhan kami. Okey, jadi Rabbana ni dia buang ya. Dia asalnya ya Rabbana. Okey, ya Rabbana. Ya Rabbana. Asalnya macam ni. Kemudian dia buangkan ya dan dikekalkan Rabbana. Okey, Rabbana. Dalam Quran banyak Rabbana ni dibuangkan ya. Okey, ya haraf nida. Ni ya ni nida, haraf nida. Nida. Jadi dalam Quran banyak dibuangkan ya ini. Kalau saya lihat dalam tafsir, ulama mengatakan antara sebab dibuangkan ya ini, okey, dibuangkan ya tapi dalam terjemahan ada ya Tuhan kami. Okey, adalah kerana untuk menjaga adab dengan Allah Taala. Okey, menjaga adab dengan Allah Taala. Kerana apa? Kerana ya ini ataupun haraf nida ni dia membawa isyarat ataupun membawa maksud kepada kita ni macam memerintah Allah. Dia macam membawa maksud kepada memerintah Allah. Sebab itu dalam Quran banyak dibuangkan ya. Tetapi bukanlah maksud kita tak boleh sebut ya Rabbana boleh, ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu. Sebab dalam hadis pun ada menggunakan perkataan ya. Tapi kebiasaannya kadang-kadang ataupun kebiasaannya dibuang. Okey, dibuang. Tapi kalau kita nak berdoa dengan perkataan ya Rabbana tak ada masalah. Okey. Cuma ulama melihat kepada kenapakah dia kebiasaannya dibuang ya. Jadi ulama melihat bahawa antaranya kerana ya ni dia lebih kepada membawa maksud macam kita panggil orang. Ya Ali kita panggil. Ya Muhammad maksudnya Muhammad sini. Macam tu. So dia pun buang ya. Tapi dikekalkan dengan Rabbana. Dalam ilmu nahu, dalam ilmu grammar bolehlah kita buang ya, tak ada masalah. Harus kita buang ya dan kita kekalkan dalam bentuk Rabbana macam ni. Okay, cuma apakah sebab kebiasaannya dibuang perkataan ya. Nida tu dibuang. Seruan itu dibuang tapi dikekalkan Rabbana. Namun kalau terjemahan masih lagi kekalkan ya tu, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Okay. Jadi mereka menyeru Allah Taala, Rabbana wahai Tuhan kami. Okay, jadi ya Rabbana, Rabba baca bayi atas ni kerana apa? Kerana ada haraf nida yang dibuang, ya. Okay. Rabbana Tuhan kami. Dia seruan ini, saya perincikan sikit tentang seruan. Okay, seruan ini kalau dalam bahasa Arab, bila menyeru seseorang, ada ya. Contoh kalau kita panggil orang itu tanpa kalimah yang bersandar. Macam kita katakan ya Muhammad.
Ya Muhammad. Ya Muhammad bagi depan. Ya Ali. Wahai Ali. Okay, dia bagi depan. Tetapi kalau dia seruan, kalimah itu bersandar. Dia kena bagi atas. Contoh, nama saya ni ada 2 kalimah. Jadi, dia ada sandar. Ya Abda. Bagi atas. Al-Quddus. Okay. Ya, Quddus. Qudusi. Baca bagi bawah lah. Kerana Abda tu mudhaf, Qudusi tu mudhafun ilaih. Ya Abdallah. Abda mudhaf, Allah itu mudhafun ilaih. Maka kalau dipanggil seruan begini, dia kena letakkan bagi atas. Ya Rabbah. Tapi kalau nama tu tidak ada sandaran, tidak disandarkan, Ya Muhammadu, Ya Ali. Baik. Sama dengan kat sini juga. Kenapa baca Rabbana? Okay, kerana ada Ya dan dibuangkan Ya itu. Dan kenapa baca Rabbana? Kerana Rabbah ni mudhaf. Rabbah ni mudhaf. Sandar. Mudhaf. Na ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Kalau dalam hadis, bab doa, dia ada sebut dalam hadis kata Ya Rabbu, Ya Rabbu. Ya Rabbu, Ya Rabbu. Dia baca bagi depan. Sebab apa baca bagi depan Ya Rabbu? Kerana dia tidak bersandar. Dia tidak bersandar. Tapi kalau baca Rabba, kalau ada na, bersandar dengan na, Ya Rabbana. Kalau dia baca hanya Rabbu saja, Ya Rabbu, baca dengan bagi depan. Ya Rabbu, Ya Rabbu. Okey, itu maksudnya. Itu bagi tentang Rabbana. Okay, baik. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Atau Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna. Zalamna ni kalimah apa? Kalimah fi'il madhi lah. Okey, kerana dia ada na belakang. Rabbana, okey. Nasarna. Okay, Rabbana, zalamna ni fi'il madhi. Okey, pelaku dia siapa? Na, kami. Kami telah menzalimi. Okay, kami telah menzalimi. Okey, menzalimi apa? Apa objek yang mereka zalimi? Sebab perkataan menzalimi ini adalah perkataan fi'il yang perlu kepada objek. Okey, yang diperlu kepada objek. Macam saya menzalimi orang tu, jadi orang tu menjadi objek. Jadi di sini menzalimi apa objek yang mereka zalimi? Anfusana, menzalimi diri kami sendiri. Jadi anfusa ni diri kami. Okay, diri kami ini, sebab tu baca anfusa, baca dengan baris atas kerana dia menjadi objek. Objek yang dizalimi. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud menzalimi diri mereka sendiri? Mereka telah memakan buah yang terlarang. Itu maksud zalamna anfusana. Yang menyebabkan mereka dihukum untuk diturunkan ke dunia. Itu maksud anfusa, diri, na, kami. Okey, diri kami. Jadi anfusa isim, kalimah isim, na dhamir muttasil. Okay, na dhamir muttasil. Pada ni dulu. Okey. Ini na dhamir muttasil. Okey. Maka dhamir muttasil ini bila bercantum dengan na, dhamir muttasil ini adalah anfusa ni mudhaf. Mudhaf. Na mudhafun ilaih. Sandarlah diri kami. Kami tak menzalimi orang lain. Tak menzalimi diri orang lain. Tapi kami menzalimi diri kami sendiri. Itu dia panggil sandarlah mudhafun ilaih. Kami tak menzalimi diri orang lain, tapi kami menzalimi diri kami sendiri. Kami ini merujuk kepada Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Baik, boleh? Seterusnya, wa ataf, sambung lagi. Ataf. Waw ataf. In apa? In haraf syarat. Haraf syarat. Apa maksud haraf syarat? Okey, haraf syarat ni adalah ayat ataupun ayat
haraf yang mana apabila dia berada pada ayat, dia membawa kepada suatu struktur ayat yang perlu kepada natijah. Dia perlu kepada suatu natijah. Jika awak berdiri, saya berdiri. Itu jika. Perkataan jika. Jika awak pergi ke musafir ke Mekah, saya pun nak musafir ke Mekah. Saya ikut awak. Jadi itu in. Jika. Itu panggil haraf syarat. Jika awak nak pergi Mekah 2 minggu, saya turut awak 2 minggu. Awak nak pergi ke sana, saya pergi ke sana. Kalau awak tak pergi, saya tak pergi. Itu dipanggil haraf syarat. Samalah in. In-nya dipanggil haraf syarat. Okey. Seterusnya wa illam, wa illam, dan jika lam tidak. Lam ini adalah haraf. Dia ada banyak maksud lam ini. Dipanggil haraf apa? Haraf jazam dan haraf nafi. Ini nama dia. Ada dua. Ada dua nama dia. Satu haraf jazam dan satu lagi haraf nafi. Apa maksud jazam? Jazam ini maksudnya mati. Dia mematikan kalimah selepasnya. Apa yang dimatikan? Contoh, wa illam taghfir, ra ni mati. Sebab apa ra ini mati? Kerana ada lam. Kerana ada lam, dia telah mematikan baris kepada perkataan taghfir. Taghfir. Baik. Dan nama juga haraf nafi kerana apa? Menafikan. Jika tidak engkau mengampuni, jika engkau tidak, dia nafi. Maka bermaksud dia ada dua peranan ataupun fungsi haraf ini. Jika dilihat kepada maksud dia, kita boleh katakan dia haraf nafi. Tetapi jika dia mengubah struktur baris kalimah selepasnya dengan baris mati ini, maka dipanggil haraf jazam. Dan selepas lam, mesti fi'il mudhari'. Taghfir fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mesti, wajib. Macam dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Dua-dua tu mati. Lam yalid wa lam yulad. So lam itu adalah haraf jazam. Dan kalimah selepasnya itu wajib fi'il mudhari'. Tak boleh kalimah lain. Bila ada lam, fi'il mudhari'. Alam nashrah. Nashrah tu fi'il mudhari'. Alam tarakai. Tara itu fi'il mudhari'. Ada lam. Jadi lepas lam ini fi'il mudhari'. Jika lam tidak, taghfir engkau mengampuni. Ini fi'il mudhari'. Dan bagi mati kerana lam tadi. Lana bagi kami ataupun terhadap kami, la haraf jar. Na dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Ini kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah dhamir muttasil ini? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Kerana sebelumnya ada haraf jar. Mengampuni kami ataupun mengampuni bagi kami. Mengampuni bagi kami. Selesai. Baik. Satu pengampunan. Satu lagi apa yang diminta? Watarhamna. Watarhamna. Baik. Waw. Apa? Waw apa? Sambung lagi. Bukan saja mengampuni, tapi mengrahmati. Watarhamni, watarhamna, watarhamna, waw apa? Tarhamna. Tarhamna ni fi'il mudhari'. Kerana dia mengikuti taghfir. Dia mengikuti perkataan taghfir. Sebab apa? Macam mana boleh ikut tu? Kerana ada ataf. Jadi ataf ni, dia telah pengikat antara tarham dengan taghfir. Dan kita lihat perkataan tarham pun mati juga mim dia. Sebab apa mati? Kerana dia mengikuti perkataan taghfir. Taghfir wa tarham dan merahmati kami. Merahmati kami. So tarham ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il
Okay, fi'il mudhari'. Nanti kita akan belajar lepas ni lah. Fi'il mudhari'. Ni Ustaz ya. Ya. Boleh kita kata sebab ada dalam perkataan ada bermula dengan ta. Jadi dia jadi fi'il mudhari' juga. Ya betul. Okey, dia ta ni sebab apa fi'il mudhari' kerana pertamanya dia ada huruf ta di depan ni. Okey, ni pun ada ta juga. Yang kita akan belajarlah ta ni ta apa. Okey, dan ta ini merujuk kepada pihak kedua, engkau. Okey, pihak kedua, engkau. Ini engkau ni adalah Allah lah. Okey. Jadi ini adalah doa lah, dipanggil doa. Watarhamna, watarham, dan engkau tidak mengampuni. Mengampuni apa? Ini fi'il mudhari', na kami. Kami ni menjadi objek. Dia dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Pihak pertama, ramailah, ramai. Iaitu Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Dan engkau tidak mengampuni akan kami. Okay, apa yang berlaku? Dan engkau tidak mengampuni akan kami. Apa yang berlaku? Lanakunanna. Lanakunanna. La ni adalah dipanggil jawab sumpah. Jawab sumpah. Maksudnya ada sumpah dekat sini. Jawab sumpah. Tetapi perkataan sumpah itu tidak dinyatakan dalam teks. Cuma didatangkan dengan lam ini saja. Kita panggil haraf jawab sumpah. Jawab sumpah. Jawabul qasam. Sorry. Jawabul qasam itu jawab sumpah. Maksudnya dia ada perkataan di sini wallahi. Nak kata betul-betul kami ini dalam keadaan rugi ni didatangkan dengan sumpah. Cuma sumpah ini tidak dinyatakan dalam teks tapi didatangkan dengan lam. Lam ini dipanggil jawab sumpah. Okey? Jadi nak kata betul-betul kalau Allah Ta'ala tak mengampuni kami dan tak merahmati kami ni, pasti kami akan dalam keadaan rugi. Pasti, mestinya. Okey, jadi dikatakan nak kata betul-betul mengakui bahawa akan berada di dalam golongan yang rugi ni, didatangkan lam ini. Jawab sumpah. Okey, kalau kita zahirkan, wallahi lah. Wallahi lanakunanna minal khasirin. Wallahi, pasti kami ini benar-benar dalam keadaan rugi. Ya. Okay, kemudian lam jawab sumpah haraf dia haraf lah, dipanggil haraf. Okey. Nakuna. Nakuna dia kalimah ni saya padam dulu. Banyak sangat tulisan. Okey. Nakuna, nakuna ni adalah fi'il mudhari'. Nanti kita akan belajarlah dia ada huruf nun di sini. Dia ada alif, nun, ya, ta. Sama ada salah satulah. Dia ada nun di sini, dia panggil di sini fi'il mudhari'. Di fi'il mudhari' ada nun kami. Kami adalah kami. Pasti adalah kami ini daripada kalangan orang yang rugi. Jadi di sini lanakuna sahaja tapi ada nun dipanggil apa ni? Nun taukid thaqilah. Dipanggil di sini nun taukid thaqilah. Nun taukid thaqilah. Apa maksud thaqilah? Thaqilah ni berat. Kalau lawannya khafifah. Thaqilah ni sebab apa berat? Kerana dia ada syaddah. Okay, ni memang dalam bahasa Arab nun taukid thaqilah ni memang dia ada syaddah. Dia bukan sebab ada nun sebelumnya, tak. Memang dia tu ada syaddah. Untuk menunjukkan memang betul-betul apa dia panggil taukid. Penguat dia tu kuat. Nak kata betul-betul kami ni dalam keadaan rugi. Okey, nun taukid thaqilah. Tuan-tuan boleh lihat dalam diagram yang berwarna pink B warna pink B ada menceritakan berkenaan ataupun ada menyatakan berkenaan dengan haraf taukid haraf taukid. Haraf taukid inilah. Okey. Nun syaddah. Dia memang ada syaddah dia. Dan satu lagi nun mati tapi tak nyatakan kat sini dia ada nun mati iaitu nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah pun sama juga didatangkan untuk penguat kepada statement tetapi dia tidak sekuat dengan nun taukid thaqilah. Nun taukid thaqilah ni dia punya penegasan yang lebih kuat daripada nun taukid khafifah.
Okay, baik. Jadi nak katakan benar-benar adalah kami benar-benar daripada minal khasirin, daripada golongan yang rugi. Baik. Min haraf jar. Haraf jar. Jadi selepas min, mestilah kalimah itu berada dalam keadaan bawah. Khasirina. Ada ya dan nun. Okey, di sini dah kita lihat tadi, dia panggil jamak, muzakkar, salim. Jadi jamak muzakkar salim ni ada dua, satu khasiruna dan khasirina. Dia ada waw dan nun atau ya dan nun. Kenapa gunakan ya dan nun di sini? Kerana ada haraf jar sebelumnya. Maksudnya ada ya di sini merujuk kepada kedudukan bawah dan ramai. Kedudukan bawah dan ramai. Khasirina, daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maksud rugi ni apa? Orang yang binasa. Binasa lah, masuk neraka dan sebagainya kalau tidak mendapat pengampunan kepada Allah dan juga tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik, boleh? Jadi ayat ini diucapkan setelah Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa memakan buah larangan di syurga, kemudian mereka telah dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke bumi ini. Maka ini menurut ulama yang mentafsirkan ayat ini dikata kata-kata ini ataupun apa panggil munajat ini ataupun doa ini adalah diberikan ilham oleh Allah kepada kedua-duanya. Macam mana mereka boleh sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu merupakan dikatakan apa ni, ilham yang diberikan kepada mereka berdua. Jadi ada ulama mentafsirkan ayat ini, Nabi Adam berkata kepada Allah Ta'ala, adakah kamu kata apakah akan terjadi jika kami ini bertaubat kepada kamu? Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku akan memasukkan engkau ke syurga. Ini bezanya antara Adam dan juga Iblis. Iblis walaupun dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak pernah bertanya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia mengakui kami akan menyesatkan keturunan Nabi Adam, melainkan orang yang ikhlas sahaja. Tetapi Nabi Adam kita lihat dalam melakukan satu kesalahan, dia telah benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita baca dalam penafsiran ayat ini, mula-mula sekali dikata Rabbana zalamna anfusana. Ayat ini adalah berbentuk pengakuan. Kalau kita baca dalam kitab Mafatih Al-Faraj, dikata apa? Antara cara kita bertaubat ini adalah kita mengakui. Dipanggil iktaraf. Mengakui kesalahan-kesalahan kita di depan Allah. Kita mengakui ini bukan maksud kita tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita buat. Okay? Kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita buat. Kesalahan kita tu, kita tahu Allah Ta'ala Maha lebih mengetahui daripada kita. Tetapi ini adalah salah satu cara, uslub, cara dalam bertaubat ini adalah kita memperakui kesalahan-kesalahan kita tu di depan Allah Ta'ala. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat ayat ini juga, dia meminta kepada pengampunan. Supaya setiap kesalahan itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Okay, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Okay, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah meminta rahmat. Kerana rahmat inilah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Okay, semata-mata bersih, adakah kalau kita tak dapat rahmat macam mana? Jadi kalau kita lihat daripada hadis-hadis yang lain, antara yang memasukkan ataupun sebab utama yang memasukkan kita ke dalam syurga adalah rahmat Allah Ta'ala. So kita minta dua. Satu rahmat, satu maghfirah, pengampunan, dan yang kedua adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu yang disebut daripada kitab-kitab yang memperincikan tentang
ayat ini. Ustaz nak tanya boleh? Boleh? Bila kita baca doa ni dalam Quran kan, dia Rabbana kan? Ya. Itu juga dalam doa-doa yang start daripada Allahumma. Jadi tengok kalau terjemahan sama juga, ya Tuhan kami. Ya, Allahumma. Okey, Rabbana ni adalah Allahumma juga, sama. Allahumma, dia asalnya Allahumma, dia asalnya ya Allah. Ya Allah, dia asalnya ya Allah. Okay, ya Allah. Cuma dibuangkan ya, ditambahkan mim kat belakang. Jadi Allahumma. Sebab apa ditambahkan mim? Untuk membesarkan Allah Ta'ala. Memperagungkan Allah Ta'ala. Allahumma. Dia asalnya ya Allah. Sebab tu terjemahannya sama dengan ya Allah. Okay, jadi bolehlah ya Allah pun boleh, Allahumma pun boleh. Okay, ya Mim Allah. Mim tu dia tunjuk daripada apa Ustaz? Mim tu kenapa tambah mim? Mim ni dia membesarkan Allah. Dipanggil ta'zimillah. Membesarkan Allah, memperagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala. Dia asalnya ya Allah. Jadi boleh kalau kita nak sebut ya Allah pun boleh, Allahumma pun boleh. Jadi Allahumma tu asalnya daripada apa? Ya Allah. Cuma dibuangkan ya, ditambahkan mim. Jadi Allahumma. Maknanya sama dengan Rabbana lah. Sama dengan Rabbana lah. Rabbana sama. Ya Rabbana sama. Okey. Dan kalau kita lihat satu lagi, Nabi, setiap Nabi ni maksum. Walaupun kita baca ayat begini, kita kena akui dalam akidah kita adalah setiap Nabi ini adalah maksum. Maksudnya maksum ni dia terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Cuma, okay, bila mereka melakukan kesalahan, biasanya mereka bukanlah sengaja dalam melakukan kesalahan. Okay, mereka bukan sengaja dalam melakukan kesalahan sebab kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam memakan buah terlarang itu adalah kerana iblis dia bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah, wallahi kalau kamu makan ni kamu akan kekal di dalam syurga. Maka Nabi Adam ni memang dan Sayyidatina Hawa ni kedua-duanya nak kekal di dalam syurga. Maka Sayyidatina Hawa makan, kemudian barulah Nabi Adam makan. Tapi kalau kita lihat apakah dia punya hikmah dia, memang Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Adam ini sebagai mengimarahkan. Mengimarahkan apa? Mengimarahkan di atas muka bumi ni. Memang nak menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Mengimarahkan. Mengimarahkan bermaksud untuk melaksanakan segala hukum hakam Allah di atas muka bumi. Syurga memang tak ada dah hukum hakam. Kerana syurga adalah tempat menerima segala amalan-amalan yang baik yang dilakukan di dunia dahulu. Dapat keseronokan keseronokan setelah bersusah payah mengerjakan segala suruhan Allah Ta'ala di atas muka bumi. Maka memang dia punya tujuan utama Nabi Adam ini nak diturunkan ataupun nak menjadi mengimarahkan di atas muka bumi. Dan benda itu berlaku ada sebab musababnya, ada kesan dia, iaitu menjadi asbab kepada penurunan Nabi Adam ke atas kepada muka bumi inilah. Itu yang kita kena faham. Dan yang kita kena lihat macam mana Nabi Adam ataupun kisah Nabi Adam ni mengajar kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mengajar kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan melafazkan perkataan-perkataan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi habis ayat ini kita dah selesai pada perbincangan fi'il madhi. Kita akan masuk kepada perbincangan yang baru, iaitu berkenaan dengan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni kita dah biasa dah dengar lah perkataan dia, fi'il mudhari', cuma kita nak berkenalan sedikit bagaimana nak mengenali fi'il mudhari' tersebut. Baik. Boleh lihat pada muka surat
106. Okay, 106 menceritakan berkenaan dengan fi'il mudhari'. Okay, baik. Fi'il mudhari' ni adalah fi'il adalah perbuatan. Okay, adalah perbuatan. Fi'il itu saja perbuatan. Okay, dan mudhari' ini adalah perbuatan yang dilakukan dalam ruang masa sekarang. Okay, sekarang, akan, ataupun nanti apa yang kita nak buat, kita akan sebut dengan fi'il mudhari', dan satu lagi rutin. Rutin ni maksudnya kebiasaan. Okay, tiap-tiap minggu kita ada kelas bahasa Arab. Jadi untuk kita nyatakan perbuatan kita berlaku setiap minggu, okay, maka kita gunakan fi'il mudhari'. Kerana menceritakan bahawa perbuatan itu belum lagi berhenti. Contoh kita cerita hari ini, ataupun sekejap lagi. Kita cerita tentang kita belajar bahasa Arab dan kita nak ceritakan bahawa perbuatan kita itu sentiasa berterusan, maka menggunakan fi'il mudhari'. Kita cerita setiap tahun pergi umrah. Kita pergi umrah, pergi Mekah setiap tahun. So gunakan fi'il mudhari'. Walaupun sekali setahun pergi. Sebab apa? Kerana perbuatan itu masih lagi berterusan. Nak buat. Jadi kita gunakan fi'il mudhari'. Okay, kalau perbuatan itu sudah berhenti, itu yang terakhir, maka gunakan fi'il madhi. Okay, baik. Yang kedua adalah dia mesti ada perbuatan lah. Dia mesti ada pelaku. Okay, pelaku ataupun pembuat. Sama ada lelaki ke perempuan. Jadi oleh kerana elemen ada lelaki, ada perempuan, okay, kemudian ada dari sudut bilangan, seorang, dua orang jamak, dan ada pihak ketiga, kedua, dan pihak pertama, maka lafaznya banyak. Dan fi'il mudhari' ni agak sukar sedikit berbanding dengan fi'il madhi. Sebab apa? Fi'il madhi tu hanya berubah kat belakang saja. Adapun fi'il mudhari' ni tuan-tuan dan puan-puan kena memperhatikan depan dan belakang. Depan dan belakang. Okay, baik, kita lihat dahulu. Okay, lafaz dia. Baik, perkataan digunakan yang suruh. Fi'il madhi dia apa? Nasara. Kita belajar tadi. Fi'il madhi adalah nasara. Bila kita buat fi'il mudhari', kerana nak membina fi'il mudhari' ini adalah daripada fi'il madhi. Okey, nak membina fi'il mudhari' ini adalah daripada fi'il madhi. Fi'il madhi ni adalah nasara. Nasara yang suruh. Okey, baik. Perkataan asalnya nun sadra. Okey, nun sadra. Bila kita buat kepada fi'il mudhari', apa yang berlaku penambahan adalah huruf ya. Jadi mesti ada huruf ya di depan. Okay, dia ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun huruf alif ataupun huruf nun. Dia antara salah satu daripada huruf ini. Okey, satu bismillah. Sama ada huruf ya di depan, sama ada huruf ta di depan, sama ada huruf nun di depan, sama ada huruf alif di depan. Okey, mesti ada huruf-huruf ini. Okay, ini dipanggil haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah. Nama dia lah, istilah dia. Haraf mudhara'ah. Okay. Apa maksud mudhara'ah ni? Haraf yang mana apabila dia ada pada kalimah, menjadikan kalimah itu fi'il mudhari'. Okay. Haraf ini apabila ia berada pada kalimah, suatu kalimah, okay, kalimah fi'il, maka ia telah bertukar, dia telah menjadikan kalimah itu fi'il mudhari'. Kalau kita buang dia sudah tidak menjadi fi'il mudhari'. Kalau kita buang dia, ya ni kita buang, maka dia jadi fi'il lain. Sama ada fi'il madhi ke ataupun fi'il amar. Okay, jadi daripada perkataan nasara yang suruh. So ditambahkan ya di depan. Nun sadra ni adalah kalimah asal lah. Okay, nun sadra kalimah akar dia. Kita tambah ya yang suruh. Okey, kenapa tambah ya? Untuk ya ini adalah pihak ketiga. Ya ini adalah pihak ketiga. Okay. Bagi mereka yang baru pertama kali belajar untuk fi'il mudhari' ni agak mungkin mengambil masa sedikit lah untuk memahami dia punya konsep dia. Okey.
Jadi nun sadra ni adalah perkataan akar dia yang suruh. Okey, ni kalau yang suruh ni dilakukan oleh seorang laki-laki. Maksudnya dia seorang laki-laki sedang membantu. Dia seorang laki-laki akan membantu ataupun dia seorang laki-laki sering membantu. Atau menggunakan perkataan fi'il mudhari' yang suruh. Dan perhatikan satu lagi, yang suruh ini baris hujung. Baris hujung ni penting. Okey? Kerana baris hujung ini boleh ditukarkan kepada baris depan atau baris mati. Ataupun baris atas. Macam lam yang sur. Okey, lam yang sur. Contoh lam tidak. Okey, tadi haraf jazam kita belajar. Yang sur ra tu mati. Yang sur mati. Maksudnya tidak membantu. Dia tidak membantu. Lam yang sur. Kalau satu lagi lan. Nanti kita akan belajarlah lam dengan lan. Kalau ada lan, dia baca yang surah. Yang surah. Baca bagi atas. Lan yang surah. Apa maksud lan? Lan ni tidak akan. Kalau lam, tidak pernah. Okay. Kalau lan, tidak akan. Tidak akan. Okay. Tidak akan. Nanti pada waktu lain, dia tak akan bantu awak. Jadi gunakan lan. Jadi tengok baris dia akan berubah. Lam yang sur, lam yang surah. Jadi yang suruh ini adalah baris asal fi'il mudhari'. Okey, baris depan ini merupakan baris asal kepada fi'il mudhari'. Yang mana dia boleh bertukar kepada baris mati dan baris atas. Okey, boleh bertukar kepada baris mati ataupun baris atas melihat kepada ada huruf-huruf dia. Ada haraf-haraf yang ada sebelumnya yang boleh menukarkan baris fi'il mudhari'. Dia beza fi'il mudhari' ni beza dengan fi'il madhi dengan fi'il amar. Fi'il madhi tak bincang fi'il madhi, fi'il amar tak bincang macam ni. Fi'il mudhari' sahaja bincang berubah. Fi'il ini sahaja yang membincangkan tentang perubahan yang berlaku kepada bentuk baris ataupun kedudukan kalimah ini kerana ada haraf-haraf tertentu yang mengubah dia. Macam lam yang sur, lan yang surah. Baik, kita dengar saja, tak apa, dengar dahulu. Kita akan ulang kaji lagi lah. Kemudian seterusnya, ni dua orang, ni seorang. Kalau dua orang lelaki telah membantu yang surah ni, yang surah ni. So dia ada huruf ya, haraf mudhara'ah. Pihak ketiga. Bukan pihak ketiga lelaki, pihak ketiga sahaja. Pihak ketiga. Sebab kalau perempuan biasanya dia ada tanda perempuan. Untuk lelaki tak perlu kepada tanda lelaki. So yang ni adalah pihak ketiga lah. Nun sadra adalah asal dia, perkataan akar dia. Kemudian alif. Alif ni menunjukkan dua orang. Bilangan, dua orang. Bilangan Okey, kemudian tambah nun pula. Kenapa tambah nun kat sini? Tambah nun kat sini adalah untuk menunjukkan nun ini adalah ganti baris hadapan. Ganti baris hadapan. Sebab tu baris hadapan ni penting untuk fi'il mudhari'. Okey, ni kalau tak ada tambah bilangan yang suruh, okey, baik nampak bagi depan dia. Tapi kalau tambah alif, tambah bilangan, okey, huruf yang menunjukkan bilangan, yang surah ni ada nun. Nun ni apa? Ganti baris hadapan. Okey. Kalau ramai, mereka ramai lelaki sedang membantu. Yang suruna. Okey, yang suruna. So ada huruf ya di sini. Pihak ketiga. Okey. Kemudian ada waw dan nun. Nun sadra akar, perkataan akar dia. Okey. Dan tambah waw dan nun. Okay. Waw ni untuk apa? Waw ni untuk ramai. Nun ganti baris hadapan. Okey, ganti baris hadapan. Bermaksud ada waktu-waktu tertentu kita kena buang nun.
ada waktu-waktu yang tertentu kita mesti buang dia. Bila saya sebut ganti baris hadapan, maksudnya ada waktu-waktu yang tertentu kita kena buang nun. Contohlah, kita katakan letak haraf jazam tadi, lam tadi. Lam tidak, yang suruh mereka tidak membantu. Ataupun mereka berdua tidak membantu. Lam yang surah. Lam yang surah. Mana ni dibuang. Sebab apa ni dibuang? Kerana ada lam. Okay, lam yang surah. Okay, kalau tak ada lam, yang surah ni. Yang surah ni. Kalau ada lam, yang surah. Ra tu panjanglah, 2 harakah. Tetapi nun tak ada. Okay. Itu tentang pihak lelaki. Okay, ada soalan berkenaan dengan ni? Tak apa, nanti kita sambung untuk minggu depan berkenaan dengan fi'il mudhari'. Ini saya cuma beri mukaddimah sahaja berkenaan dengan haraf mudhara'ah. Okay, kemudian nun sadra adalah kalimah yang akar dia. Okay, apa yang ditambah lagi? Alif dan nun. Okay, alif adalah menyatakan bilangan. Okay, nun adalah ganti baris hadapan. Yang suruna pun sama. Waw itu adalah menyatakan bilangan. Dan nun itu adalah ganti kepada baris hadapan. Ini untuk mukadimah, insya-Allah minggu depan kita sambung yang ini. Okay, kita sambung tentang fi'il mudhari'. Okay, kemudian kita lihat kepada ayat Quran lah penggunaannya. Okay, ada soalan berkenaan dengan pengajian ini? Kalau tak ada, okay, kalau tak ada saya mohon maaf jika ada salah dan silap ataupun penjelasan saya itu agak laju dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita bincang berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.